KPM. Gelapnya. Allah, mana ni lampu? Allah Akbar. Cikgu Afiq. Cikgu Afiq. Cikgu Afiq mana? Siapa tu? Ya, mana Cikgu Afiq? Ya. Rumah saya tak ada elektrik ni. Rumah saya pun tak ada, Cikgu. Macam mana ni? Cuba tengok. Jiran sana. Rumah Hanif macam ada elektrik je. Oh, iyalah. Jom, Apa kata kita pergi tengok? Jom. Jom. Didik TV KPM. Assalamualaikum dan selamat pagi. Anda masih bersama kami di Teroka Didik TV KPM bersama saya, hos baru anda Hanif Sean. Dan hari ini saya rasa hari yang indah ini, saya ingin memesan kepada anda semua, pastikan anda menjaga SOP. Cikgu-cikgu kita dah masuk tadi. Cikgu, selamat datang ke rumah saya, cikgu. Ada elektrik Ya? Ada elektrik rumah? Ada elektrik ni terang benderang ni. Gelap ya di sana. Ya. Gelap ya Allah, kesian dia. Okey, tak apa. Kita rehat-rehat di sini dulu sebab kejap lagi nak mengajar. Dan saya nak pesan kat adik-adik kita kat rumah, murid-murid, kawan-kawan saya kat rumah, pastikan anda sudah menjadi tanggungjawab kita semua untuk memutuskan rantaian COVID-19 dan bagaimana kita ingin lakukan begitu. Pastikan anda bersama kita semua menjaga SOP. Nombor 1, pastikan anda makan pelitup muka daripada atas hidung sehingga ke bawah dagu. Nombor 2, kita haruslah mempraktikkan penjarakan sosial. Macam saya dengan Cikgu Afiq ni, cukup jauh ya, sekurang-kurangnya 1 meter penjarakan. Dan nombor 3, pastikan tangan anda sentiasa bersih, basuh dengan air dan sabun secukupnya. Kalau tak ada, kita guna gel pembasmi kuman. Itu sangat penting. Baiklah, hari ini sebenarnya saya rasa agak istimewa sebab saya ditemani oleh 2 cikgu, iaitu Cikgu Afiq dan Cikgu Fifi daripada SK Putrajaya Precinct 82 Putrajaya. Mungkin kita boleh dapatkan cikgu-cikgu kita untuk memperkenalkan sikit diri anda. Cikgu Afiq pula. Okey, hai, Assalamualaikum. Nama saya Ahmad Afiq Ahmad Asri. Boleh panggil saya Cikgu Afiq. Okey, saya mengajar di Sekolah Kebangsaan Putrajaya Precinct 82. Ini merupakan tahun ketiga saya. Tahun ketiga. Mengajar di sekolah tu atau sebagai seorang pengajar? Dan sebagai seorang pengajar. Baiklah, alhamdulillah. Okey, kita ada juga Cikgu Fifi. Perkenalkan diri Cikgu Fifi. Okey, Assalamualaikum. Hai semua. Nama Cikgu Fifi Nurilia Kristina binti Rashadi. Cikgu mengajar di Sekolah Kebangsaan Putrajaya Precinct 82. Telah mengajar selama setahun. Alhamdulillah, ni lah dia tenaga-tenaga pengajar kita di Malaysia yang bakal cemerlang, dan saya pasti mereka akan mendapatkan anak-anak murid mereka juga cemerlang. Dan saya rasa kita ada 6 anak murid yang cemerlang di atas talian bersama kita hari ini. Betul tak? Ada tak adik-adik kita di rumah sana? Cuba lambai sikit. Adik-adik di atas talian, cuba lambai sikit. Ya, saya nak anda perkenalkan diri sendiri. Ya, satu persatu saya sebut nama, lepas tu perkenalkan diri. Kita ada Amir Yusof. Yang mana Amir? Nama saya Amir Yusuf bin Zaharan. Assalamualaikum dan hai. Nama saya Amir Yusuf bin Zaharan. Boleh panggil saya Amir. Waalaikumsalam Amir. Ya, terima kasih bersama kami hari ini. Kita juga ada Ishraq Rizkin. Ishraq yang mana? Perkenalkan diri Ishraq. Boleh unmute mic tu. Assalamualaikum Cikgu dan Abang Hanif. Hai semua. Saya Ishraq Rizkin Faidah Hasyah. Boleh panggil saya Rizkin. Waalaikumsalam Rizkin. Ya, kita panggil Rizkin ya. Seterusnya kita ada juga Naufal Hazikri. Yang mana Naufal Hazikri? Perkenalkan diri anda. Assalamualaikum dan hai. Nama saya Naufal Hazikri bin Nur Azman. Boleh panggil saya Naufal. Ya, kita ada Naufal. Ya, kita ada 3 lagi. Seterusnya ialah Saif Aldin. Suka nama ni, Saif Aldin. Ya. Assalamualaikum dan hai. Nama saya Saif Aldin bin Razi. Boleh panggil saya Saif. Ya, waalaikumsalam Saif. Dan kita ada juga Ain Nakia. Assalamualaikum Ain. Assalamualaikum dan hai. Nama saya Ain Nakia binti Ahmad Farid. Boleh panggil saya Ain. Ya Ain, terima kasih Ain. Dan juga yang terakhir, kita ingin berkenal dengan Nurhawa Kristina. Assalamualaikum dan hai. Nama saya Nurhawa Kristina binti Nur Azli. Boleh panggil saya Hawa. Okey, Hawa, terima kasih. Terima kasih adik-adik kita kerana memperkenalkan diri anda di atas talian ni. Saya harap semua-semuanya sihat-sihat belaka. Dan hari ini kita ada
subjek mata pelajaran yang begitu menarik kita nak belajar cikgu, sebab tadi gelap dekat rumah cikgu. Dekat rumah saya terang. Mungkin cikgu boleh perkenalkan apa yang kita nak belajar hari ini dengan gelap-gelap terang-terang cikgu? Okey, sebenarnya tajuk penerokaan kita pada hari ini ialah berkenaan tenaga boleh baharu. Ya, jadi cikgu harap lepas daripada slot kita hari ini, murid semua dapat mengetahui, menyatakan takrif ataupun maksud tenaga boleh baharu. Yang seterusnya sumber tenaga boleh baharu. Dan yang ketiga ialah kepentingan tenaga boleh baharu. Baiklah cikgu, saya rasa menarik itu dengan segala-segala definisi tersebut. Mungkin cikgu boleh juga membawa kita teroka objektif-objektif mata pelajaran kita hari ini mengenai tenaga boleh dibaharui. Yes. Ya, silakan. Ya, jadi objektif kita nak semua murid tahu betapa pentingnya tenaga boleh baharu tu supaya kehidupan kita pada masa pada masa hadapan tidak lagi bergantung pada tenaga-tenaga yang namun kita tak boleh baharui. Tidak boleh baharui. Jadi kita akan tahulah kepentingan dia, sumber mana yang kita boleh dapat dan apa maksud sebenarnya dia. Betul tu cikgu. Maknanya kita akan belajar mengenai tenaga yang boleh dibaharui dan juga mungkin apakah aplikasi tenaga-tenaga tersebut dalam kehidupan seharian kita ya. Betul. Menarik tu cikgu. Saya rasa dah banyak juga jenis-jenis tenaga yang kita akan terokai di sana dan juga saya tengok macam-macam juga alatan mainan kita hari ini. Tetapi sebelum itu cikgu, saya rasakan dengan segala tenaga-tenaga yang cikgu Afiq dengan cikgu Fifi kita dah sebut tadi, saya pun nak cuba tambah sikit tenaga sebab saya nak berehat kejap, lepas tu kita naik balik tenaga. Jangan ke mana-mana, pastikan anda bersama kami di Teroka Didik TV KPM. KPM. Didik TV KPM. Tengok saya dah semakin bertenaga kat sini sebab macam-macam kita nak belajar mengenai tenaga boleh baharu ya. Anda masih bersama kami di Teroka Didik TV KPM dan pastinya saya tidak ditemani oleh seorang guru. Hari ini istimewa sikit, saya ada 2 guru yang akan membantu kita teroka apa yang kita nak belajar hari ini, iaitu tenaga boleh baharu ya. Saya bersama Cikgu Afiq dan juga kita ada Cikgu Fifi. Ya, cikgu, silakan apa yang kita nak teroka hari ini? Okey, jadi sebelum kita mulakan penerokaan kita, cikgu harap semua murid di rumah boleh bersedia dengan buku teks kamu RBT Darjah 5 di muka surat 20 hingga 25. Okey, jadi daripada tadi lagi sebenarnya Hanif, kita asyik sebut tenaga boleh baharu kan? Betul cikgu. Jadi sebenarnya apa maksud dia? Saya pun tertanya-tanya. Okey, maksud bagi tenaga boleh baharu ialah penjanaan tenaga yang kita janakan menggunakan sumber semula jadi secara berterusan. Sumber semula jadi secara berterusan. Menarik cikgu. Penjanaan tenaga tu merujuk kepada pelbagai tenaga ya sebenarnya. Mungkin boleh jadi tenaga haba, tenaga elektrik ataupun tenaga mekanikal dan sebagainya. Okey, dari sumber semula jadi tu pula, sumber semula jadi ni apa yang Hanif tahu agak-agak? Kalau pendapat saya, sumber semula jadi bermaksud sumber-sumber yang ada asas di bumi, mungkin bukan yang dibuat manusia. Betul tak cikgu? Ya, betul. Yang ada asas di bumi ni lah kan. Contohnya macam matahari, kan, geoterma, angin, air dan sebagainya. Baiklah. Okey, jadi sekarang kita akan masuk kepada sumber-sumber yang bolehkan kita menjanakan tenaga tadi. Apakah sumbernya? So, apa yang kita nak teroka? Banyak sumber ni saya rasa cikgu. Ya, sebenarnya banyak sumber yang kita akan teroka. Okey, sumbernya ada 6. Cikgu akan sebutlah satu-satu dulu. Baiklah. Yang pertamanya matahari, yang kedua geoterma, yang ketiga air, yang keempat sumber angin, yang kelima biojisim dan yang keenam ialah ombak. Jadi cikgu akan pergi satu persatu dan akan menerangkanlah satu persatu tu supaya kamu semua faham. Boleh, silakan cikgu. Okay. Yang saya nampak seperti cikgu cakap tadi, masa saya cakap sumber asas, ini juga adalah sumber semula jadi. Yes, ya, semula jadi saja. Baiklah, okey, kita teruskan. Okey, jadi kita tengok yang pertama, boleh tengok dekat sana. Yang matahari. Yang pertama ialah matahari. Matahari ni merupakan tenaga boleh baharu yang paling utama sebenarnya. Sebab macam kita tahu matahari ni sebenarnya sangat kuat. Cikgu percaya sampai sekarang masih lagi tak ada manusia yang boleh sampai matahari. Saya rasa belum cikgu. Sangat kuat, sangat panas cikgu. Mungkin sampai boleh, balik tak ada. Ada kemungkinan cikgu, saya rasa betul tu. Okey, tenaga ini membawa kepada pelbagai jenis tenaga yang boleh dijanakan seperti tenaga
haba ataupun tenaga elektrik lah matahari ni. Betul. Dia boleh dua, tenaga haba ataupun tenaga elektrik. Betul. Okey, jadi tenaga yang kita serap daripada cahaya matahari ni juga dipanggil sebagai tenaga solar. Okey, Tenaga jadi solar, dengan menggunakan cahaya matahari tu, kita akan menyerap dan akan menghasilkan tenaga elektrik. Tetapi macam mana kita nak hasilkan tenaga elektrik daripada cahaya matahari ni? Itulah, dah sampai ke bumi dah cikgu, saya rasa cahaya matahari tu, tapi macam Kan? mana dia Macam mana kita nak ada diubah elektrik menjadi tu? tenaga elektrik? Okey, sebenarnya terdapat beberapa kaedah dan salah satunya iaitu yang utama kita akan menggunakan panel solar. Panel solar. Yes, panel solar yang macam kita biasa nampak dekat atas rumah kan. Bumbung-bumbung rumah. Nah. Kadang-kadang mereka guna untuk panaskan air kan cikgu. Dia ada koneksi dengan panas betul. air. Betul. Betul? Okey, contohnya selain daripada rumah, kita juga ada bawa contoh-contoh barang. Contohnya macam kita tengok sini lampu ni. Okey. Okey, sebenarnya ini adalah lampu yang menggunakan tenaga solar. Baiklah, menarik cikgu. So cuba cikgu tunjuk sikit. Ini ialah Ini ialah panel solar dia. Panel solar dia. So tenaga solar akan masuk ke sini yang Dia akan menyala. baiklah. Okey, menarik. tetapi contohlah kita lampu mestilah nak pasang malam kan. Betul, Malam cikgu. mana ada cahaya matahari. Betul juga cikgu. Jadi macam mana dia pasang? nak menyala sebenarnya? Ha-ha. Okey, sebenarnya sekarang teknologi sekarang dah berkaitkan benda ni dengan bateri. Jadi tenaga cahaya matahari yang diserap tu akan disimpan dalam bateri. Dan di sini juga ada diletakkan sensor cahaya. Maksudnya bila gelap saja dia akan menyala. Oh, canggih betul cikgu ya. Maknanya jadi- pagi-pagi ketika ada cahaya matahari, panel solar ini dia akan menyerap Menyerap tenaga dulu. matahari tersebut dan disimpan dalam bateri, dan juga seperti cikgu cakap ada sensor. Yes. So ketika dia gelap sedikit baru lampu ini terpasang. Ya, betul. Menarik tu cikgu. Ini selalu Okey. kita pasang dekat kita punya taman-taman, dekat rumah betul. ya. Jimat lah elektrik kan. Betul. benda ni. Dan senang untuk kita pasang lah. Betul, Tak ada senang wire. pasang. Okey, yang seterusnya kita akan pergi kepada sumber yang kedua, iaitu geoterma. Boleh tengok kat situ. Geoterma ni merupakan tenaga haba yang diperoleh daripada perut bumi, daripada dalam bumi itu sendiri. Okey, tenaga haba tersebut digunakan untuk menghasilkan wap ataupun steam yang akan menggerakkan turbin bagi menjanakan tenaga elektrik. Menarik cikgu. Cikgu cakap ni tenaga haba yang diperoleh dari perut bumi. Maka Yes. mereka, saya pasti daripada gambar tersebut juga mereka terpaksa gali sehingga ke dalamnya cikgu untuk Ya, mendapatkan sebenarnya- tenaga haba tersebut. Konsep geoterma ni terbahagi kepada dua, iaitu cetek dan juga dalam. Geoterma cetek dan geoterma dalam. Okey, konsep dia ialah mereka akan menggerudi masuk ke dalam bumi. Bagi yang geoterma cetek, mereka hanya akan menggerudi sehingga 400 meter bawah Sehingga tanah. 400 meter macam satu balapan cikgu kita lari tu. 400 tapi meter ya. straight ke bawah. Straight ke bawah. Okey, kalau pusing-pusing tak sampai lah. Jadi suhu yang akan dapat lebih kurang 25 darjah Celsius. Menarik cikgu. Macam jadi- suhu kita kat luar sekarang. Jadi 25 darjah Celsius tu yang ini banyak digunakan untuk memanaskan bangunan ataupun menyejukkan bangunan. Sebagai contoh, ianya banyak digunakan di Iceland, negara Iceland. Jadi mereka banyak menggunakannya untuk memanaskan bangunan mereka. Sebab negara tu sendiri di luar memang alam sekitar dia sejuk. Jadi mereka menggunakan- terpaksa menggunakan benda tu. Menarik cikgu. Okey, yang nombor 2 itu yang geoterma dalam tadi. Mereka akan menggali lebih daripada 400 meter. Maksudnya lagi dalam lah, mungkin sampai ke 600, 700, kita tak tahu. Suhu mereka boleh mencecah daripada 50 sehingga lebih daripada 150 darjah Celsius. Sangat panas Cikgu, sangat panas tu sebab air mendidih pada 100 darjah Celsius. Kalau sehingga 150, bukan je air mendidih juga, air berhilang. Kan? Okey, bagi yang dalam, kegunaannya adalah untuk dia boleh juga memanaskan bangunan, tapi dia juga digunakan untuk memanaskan tempat rekreasi. Contohnya seperti kolam renang, kan, kolam renang yang panas sedikit, dan seterusnya yang tinggi yang lebih daripada 150 meter, yang itulah akan digunakan untuk menggerakkan turbin untuk menjanakan tenaga elektrik. Maksudnya yang betul-betul panas tu kita tak gunalah untuk kan pandangan bangunan. Betul. Kan panas sangat. Panas sangat pula. Nanti kan cikgu kita tak dapat kerja pula. Betul-betul. Menarik. Jadi dia akan digunakan untuk menjanakan tenaga elektrik. Baiklah, so tadi kita ada tenaga matahari iaitu menggunakan seperti panel solar, geoterma daripada perut bumi yang menghasilkan wap dan steam untuk kita guna untuk memanaskan bangunan ataupun menghasilkan elektrik. Yes, Ya. betul. Baiklah, seterusnya cikgu apa Yang lagi kita ada? seterusnya ialah sumber air. Okey, sumber air juga dikenali sebagai tenaga hidro. Kita boleh tengok kat situ. Jadi sumber air yang berterusan membolehkan empangan dibina bagi menjanakan tenaga elektrik melalui stesen janakuasa hidroelektrik. Okey, bagi sumber air ni kita boleh katakan setiap negara mempunyai peluang untuk melakukan benda ini.
Sebab setiap negara mempunyai sumber air sendiri. Betul, cikgu. Mungkin dari laut ataupun sungai. Macam dekat negara kita pun ada ke tak ada? Saya pasti ada, cikgu. Saya Pasti rasa ada. empangan kita pun besar-besar untuk menjana elektrik ni. Yes, Kan? betul. Sumber air ni, jana kuasa elektrik, hidroelektrik ni merupakan antara stesen jana kuasa yang utama dekat negara kita. Menarik, cikgu, sebab kita punya sumber air pun banyak. Kita dikelilingi sumber air laut, pun banyak. banyak sungai. Ya. Contohnya macam dekat Empangan Pergau. Orang mana, cikgu? Empangan mana, cikgu? Empangan Pergau. Baik. Kat mana tu Empangan Pergau? Okey, Empangan Pergau dekat Jeli. Dekat Jeli. Okey, dan seterusnya Empangan Kenyir, kita tahu antara empangan yang besar-besar dekat Malaysia ni yang utama. Tapi sebenarnya banyak lagi. Bagus, cikgu. Tapi okey. Okey, selain daripada tu, tahu tak sebenarnya negara yang tahu tak Hanif, dekat mana negara yang punya empangan paling besar dalam dunia? Kalau saya cuba teka lah, cikgu, adakah negara ini berada di Eropah? Okey, sebenarnya negara yang mempunyai empangan tertinggi di dunia ialah negara Tajikistan. Oh, negara Tajikistan, Yes. empangan tertinggi di dunia. Ya, empangan dia tertinggi 300 meter. Bayang setinggi 300 meter. empangan. 300 meter, cikgu, empangan tu. Masya Allah, saya rasa banyak tenaga hidro yang dia boleh janakan daripada empangan tersebut pastinya. Ya, betul. Dia pun antara pengeluar ni lah. Elektrik menggunakan jana kuasa hidroelektrik yang tertinggi. Menarik, Okey, cikgu. macam kita tengok, empangan tu akan tahan air dan dia akan melalui turbin. Kalau kita tengok gambar turbin ni, ini yang akan bergerak melalui tenaga mekanikal dan seterusnya ke stesen jana kuasa untuk Menarik, menghasilkan cikgu. tenaga elektrik. So, maka air itu akan turun dan memusingkan turbin tersebut dan turbin akan menghasilkan elektrik lah di Yes, stesen betul. jana kuasa tadi. Okey, yang seterusnya kita pergi ke angin. Yang keempat ni, cikgu. Dah Yes, tiga yang dah. keempat, Sana angin. yang keempat. Angin merupakan sumber alam yang tidak terhad dan sentiasa ada. Macam kita tahulah, angin kat mana-mana pun ada. Betul. Okey, jadi tiupan angin yang kuat membolehkan kincir angin berputar bagi menjanakan tenaga elektrik. Sama macam konsep turbin tu tadi, tapi kali ni dia berbentuk seperti kipas. Kita tahu, angin tu menolak kipas tu untuk bergerak. Betul. Dan di bawah tu akan sambunglah dia punya mekanikal untuk menjanakan elektrik. Menarik, cikgu. Okey, agak-agak cikgu nak tanya murid-murid lah. Okey. Agak-agak murid-murid semua, windmill ataupun ni lah, kincir angin ni ada tak dekat Malaysia? Siapa yang nak cuba ni? Adik-adik kita yang berada di atas talian. Okey, saya. silakan. Ya, saya. Tak ada. Okey, terima kasih. Betul. Okey, so jawapan dia saya tadi tak ada kincir angin untuk menjana tenaga angin di Malaysia. Betul ke, cikgu? Menjana Agak-agak tenaga angin. elektrik, menjana tenaga angin pula. Angin tu dah macam bagi tenaga, dia jana tenaga angin pula. Agak-agak angin ada tak ada? Saya rasa tak, saya tak pernah nampak, cikgu. Saya tak pasti, saya kurang tak pernah nampak. Okey, kalau ikutkan Ada? windmill tu ada. Contohnya dekat Pulau Perhentian kita ada salah satu tempat tarikan. Oh, menarik, Windmill. cikgu. Tapi dia tidak digunakan untuk menjanakan tenaga elektrik. Hanya sekadar hiasan dan tempat pelancongan. Oh, menarik, cikgu. Menarik. Saya sebenarnya saya nak kongsi, saya pernah tengok windmill ni ketika saya bercuti ke negara Asia yang belah utara sikit. Sebab saya rasa situ angin kuat dengan ada 4 musim lagi. So betul. memang besar-besar windmill dia kat sana. Okey. Jadi sebenarnya negara yang antara yang banyak menggunakan windmill ni ialah negara China. Menarik. Jadi okey, sebenarnya kalau kita tengok windmill ni, dia kan nampak dia bersusun, sebenarnya banyak. Dia akan makan ruang. Betul tak? Betul, Jadi cikgu. di negara China telah pun menggunakan teknologi untuk membina windmill di dasar laut. Di kawasan laut. Dia membina windmill di kawasan laut. Okey, kalau dah dasar laut, tak boleh pusing, cikgu. Saya rasa tak ada angin bawah air tu. Bergerak pula. Kan? So, kenapa, cikgu, dia buat dekat di kawasan laut? Kawasan laut, okey. Secara sainsnya, angin di sana lebih kuat lah daripada di darat sebab faktor geografi dan bangunan lah. Kita ada contohnya bukit-bukit. Betul. Kan, dan bangunan. Jadi angin tu tak sekata dan kurang kuat. Kalau ada bukit-bukit, kalau ada bangunan, angin itu ada halangan lah. Yes, ada untuk angin halangan. menjadi kuat. Betul. Okey, jadi kita tengok yang seterusnya lah. Baiklah. Yang kelima iaitu biogesim. Okey, biogesim merupakan bahan daripada reputan benda hidup seperti tumbuhan dan najis haiwan untuk menghasilkan bahan api. Okey, jadi terdapat beberapa kaedah yang digunakan bagi menjanakan tenaga biogesim ini. Okey, contohnya kita tengok dekat sini ada tumbuhan lah. Ada tumbuh-tumbuhan di sini, cikgu. Tumbuh-tumbuhan ni. Betul. Jadi bila kita dah nak buang dia kan, kita dah potong kan pokok-pokok ni, sisa-sisa tumbuhan ataupun sisa-sisa manusia. Contohnya macam kertas, sampah dan sebagainya. Betul. Benda tu dipanggil biogesim yang kita akan bakar dia untuk menghasilkan uap untuk menjanakan tenaga elektrik.
Menarik cikgu. So seperti yang cikgu katakan tadi, ketika tumbuh-tumbuhan pun kalau repot ataupun sisa-sisa yang kita keluarkan boleh dijadikan tenaga ketika kita bakar dia. Ya, sebenarnya apabila contohnya macam kita ambil sisa manusia lah manusia, apabila kita bakar dia akan mengeluarkan satu gas, iaitu gas metana, yang mana kita akan menggunakan gas tu untuk menjadikan elektrik. Tetapi bagi untuk tumbuhan kan, kita bila kita bakar kita dapat menghasilkan biodiesel, etanol yang mana kita boleh gunakan untuk bahan bakar kenderaan, iaitu campuran dalam bahan bakar kenderaan. Menarik cikgu. Jadi kat situ kita dapat kitas semula. Sebab tu kita cakap secara berterusan. Betul. Sebab tumbuhan pun takkan habis. Betul. Dan manusia sentiasa buang sampah kan? Yes. Ada. Buang sampah di tempat yang sepatutnya. Itu betul. yang kita kena pesan cikgu. Kadang-kadang tak naklah nampak sampah tepi jalannya. Kebersihan negara kita adalah tanggungjawab kita juga. Silakan cikgu. Tadi saya buat pesanan masyarakat sikit. Okey, jadi Silakan. kita masukkan yang terakhir lah. Yang terakhir ialah sumber ombak. Ombak laut yang kuat menjanakan tenaga elektrik melalui turbin yang diletakkan pada stesen jana kuasa. Okey, kalau Hanif nampak dekat situ, sebenarnya kita ada 3 tau. 3 jenis. Okey, itu boleh tengok. Ada 3 jenis. Saya nampak 2 gambar rajah cikgu. Yes, Di ada 2. manakah? Tapi sebenarnya yang ini ada 2. Yang ini bawah ni 1, ni pun 1. Menarik cikgu. Dia ada 3. Okey, yang ini dia akan letak di pesisiran lah. Ya. Okey, dekat sini di mana ombak yang lalu ni, anginnya akan meniup untuk menggerakkan turbin. Angin daripada ombak tersebut akan menggerakkan turbin ni. Baik. Tapi bagi yang bawah 2 ni, dia sebenarnya mempunyai satu pam. Pam yang mana bila dia bergerak, contohnya kita ambil yang belah kiri tu yang kiri tu dia akan bergerak atas dan bawah mengikut ombak. Setiap kali dia bergerak, dia akan menghasilkan magnet daripada medan magnet lah, akan menghasilkan tenaga elektrik itu sendiri. Sama juga yang belah kanan tu, seperti ular kan? Betul. Ular tu dia bergerak ikut tepi-tepi lah. Betul. Jadi setiap sambungan dia tu akan menggerakkan medan magnet itu sendiri. Cikgu, kalau saya boleh cakap balik, yang gambar yang atas tu, angin daripada ombak tersebut akan menggerakkan turbin tu. Ni kira angin di atas permukaan air lah. Tetapi yang gambar di bawah, kita ada 2 jenis turbin. Dan ini menjanakan elektrik daripada pergerakan bahan yang berada di atas permukaan tersebut. So akan dengan tenaga magnet semuanya akan ada elektrik. Itu betul. Menarik cikgu. Okey cikgu, saya rasakan kita dah bercakap mengenai 6 jenis tenaga boleh baharu. Saya rasa pastinya kita pun sekali lagi saya ingin menambah tenaga saya sebab saya rasa begitu menarik semua benda ni ni dengan tenaga boleh baharu, bahan-bahan semula jadi semua benda. Saya rasa kita ingin berehat sebentar. Adik-adik kat rumah pun bolehlah minum air untuk menambah tenaga. Cikgu-cikgu pun dipersilakan. Pastikan anda sentiasa bersama kami lagi. Lepas ni jangan ke mana-mana di Teroka Direct TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Ya, tengok sekali lagi saya bertenaga ni. Tengokkan Cikgu Fifi pun sekali. Ni sebenarnya cikgu saya tengah buat tarian salsa. Sikit sajalah. Kita bagi bertenaga lagi. Saya rasa pagi ni alhamdulillah pagi yang indah ya. Dengan adik-adik kita yang berada atas talian, saya juga ditemani oleh 2 cikgu, iaitu Cikgu Afiq bersama Cikgu Fifi. Dan cikgu-cikgu, sebenarnya kan sekali lagi saya ingin mengingatkan diri kita dan juga anda semua, pastikan jaga SOP, pakai pelitup muka kalau keluar, pastikan anda mempunyai jarak sosial yang cukup, sekurang-kurangnya 1 meter. Dan sentiasa menjaga kebersihan diri, sanitasi tangan ataupun basuh tangan dengan air dan sabun yang secukupnya. Hari ini kita sedang belajar, kita teroka, iaitu mengenai tenaga boleh baharu bersama 2 cikgu ni. Silakan cikgu, apa lagi yang kita nak teroka? Okey, Hanif, murid-murid, tadi kita dah belajar mengenai tenaga boleh baharu. Okey, tapi sebenarnya tenaga ni boleh dibahagikan kepada 2. Hanif pernah dengar tak tenaga tidak boleh baharu? Tenaga, itulah tadi kita dah macam-macam kita dengar tenaga boleh baharu. Ni yang terbaliknya pula. Tidak pula. Tidak. Pernah dengar ke Hanif? Pernah dengar cikgu. Cikgu Afiq pun pernah dengar? Pernah. Kan, okey. Jadi kita nak tahu apakah perbezaan antara tenaga boleh baharu dan tenaga tidak boleh baharu. Tadi boleh, yang ni tidak boleh. Okey. Jadi hari ni
Cikgu nak bagi tahu dulu perbezaan bagi definisi ataupun maksud tenaga boleh baharu dan tenaga tidak boleh baharu. Seperti yang Cikgu Afiq katakan tadi, okey. Tenaga boleh baharu, tenaga semula jadi, betul tak Hanif? Betul cikgu. Okey. Cuba angkat tinggi sikit cikgu. Bagi kita nampak. Okey, tenaga semula jadi yang secara berterusan. Maksudnya di sini dia boleh diperbaharui secara berterusan. Maksudnya sampai bila-bila kita boleh guna tenaga boleh baharu ni. Ya, betul tak Cikgu Afiq? Betul Betul. Okey. Jadi itu adalah tenaga boleh baharu. Itu definisinya lah ataupun orang kata maksudnya. Cikgu, kalau saya tengok ni, saya pasti kata kuncinya ialah tenaga semula jadi, berterusan dan boleh digantikan. Ya, betul. Dalam masa yang singkat. Maksudnya dia boleh digantikan dalam masa yang cepat. Menarik cikgu. Okey. Itu definisi untuk tenaga boleh baharu. Sama seperti apa yang Cikgu Afiq dah terangkan tadi. Okey, sekarang kita pergi pula pada maksud tenaga tidak boleh baharu. Okey, maksud tenaga tidak boleh baharu kita boleh tengok pada papan ni. Okey. Maksudnya adalah sumber tenaga yang tidak boleh digantikan. Okey, dalam tempoh masa yang singkat. Maksudnya di sini tenaga tidak boleh baharu ini tidak boleh digantikan dalam masa yang cepat. Hanif. Kalau habis. Habislah cikgu. Ya. Ya, dan seperti ini saya nampak sekali lagi kata kunci ialah tenaga tidak boleh digantikan dalam tempoh masa yang singkat. Menarik cikgu. Itu adalah maksud tenaga tidak boleh baharu. Nampak tak perbezaannya? Okey. Jadi, hari ini kita nak main satu permainan, Hanif. Cikgu Afiq. Boleh. Okay. Kita akan bermain bersama-sama dengan murid-murid cikgu di talian yang 6 orang ni. Okey, boleh. Jadi permainannya, semua boleh tengok pada kotak cuba teka. Okey. Di sini dalam ni cikgu akan sediakan satu gambar tenaga. Gambar-gambar tenaga cikgu. Tenaga untuk menjana elektrik. Okay. Jadi cikgu nak murid-murid cikgu dah sediakan 2 papan. Apa yang satu tenaga boleh baharu. Betul. Satu lagi tenaga tidak boleh baharu. Okey, boleh tengok dekat murid-murid semua ada. Okey, boleh angkat. Semua cuba angkat papan ada anda semua. Okey, semua dah ada 2. Okey. Okey, bagus. Okey. Kalau yang papan cikgu ni cikgu bagi Hanif lah. Boleh cikgu. Okey. Hanif saya boleh pun jadi teka. murid Boleh hari sama-sama ini. teka. Okey. Baiklah. Saya berikan 2 papan, adik-adik di atas talian juga mempunyai 2 papan masing-masing. Dan cikgu Fifi akan cabut satu tenaga, kemudian cuba teka sama ada tenaga boleh baharu ataupun tenaga tidak boleh baharu. Baik. Boleh? Boleh cikgu. Kita cabut kad yang pertama, gambar yang pertama, okey? Baik, kita teka sama-sama. Okey. Cuba teka gambar yang ini, tenaga boleh baharu ataupun tenaga tidak boleh baharu. Baik, kita tengok jawapan murid-murid kita sebelum saya tunjuk jawapan saya. Tak nampak kan? Cuba angkat tinggi ni sikit adik-adik. Petroleum. Petroleum. Okay, apa jawapan anda? Okey, apa jawapan anda? Murid-murid? Cikgu, saya nampak semuanya mengangkat tenaga tidak boleh baharu. Betul ke Cikgu Hanif Fifi? pun? Okey, sama juga. Okey, jawapannya adalah betul. Ya, Okey. tahniah kepada Cikgu. Sebenarnya tadi tu saya angkat lambat tu saya tiru sikit. Tengok saya murid tiru lain. sikit. Saya tengok mereka dulu. Jadi kita letak kad ni pada bahagian tenaga tidak boleh baharu lah. Baik, so kita letak di sini ya. Supaya kita tahu perbezaannya. Okey. Kita pergi pula pada cuba teka gambar yang kedua. Okey. Okey, cikgu pegang. Gas asli cikgu. Gas Saya nampak di asli. situ. Gas asli. Siapa adik-adik. tahu apakah tenaganya? Cikgu, saya tak tiru cikgu. Saya angkat cepat tau. Hanif ni macam tiru ni. Saya angkat cepat tau. Okey, jawapannya adalah betul. Semua betul. Hanif pun betul. Betul ya. Semua mengatakan nilai tenaga tidak boleh baharu tidak untuk boleh gas baharu. asli. Ya, gas asli. Baiklah, so kita akan pindah ke sebelah sini cikgu. Kita akan pergi ke tenaga tidak boleh baharu lah. Okey, ada lagi dalam 4. Boleh? 4 boleh cikgu. Seterusnya. Seterusnya Ini tenaga cikgu apa ni? tekan. Saya nak cuba angkat cepat-cepat. Okey. Apakah ia? Biojisim ni tenaga boleh baharu ke? Tenaga tidak boleh baharu. Okey, kita tengok adik-adik kita. Kita tengok fokus tak tadi Cikgu Afiq ajar? Okey. Betul tak ni? Betul tak Cikgu Afiq tadi? Betul tak Afiq Cikgu Afiq ajar ni? biojisim? Betul. Biojisim ialah tenaga boleh baharu. Tenaga boleh betul baharu. Cikgu Afiq. Alright, betul. Tahniah Okey. adik-adik kita. Tanya. Okay, kita letak dekat sini Okey. Kita pergi pula pada gambar yang keempat. Keempat Gambar keempat.
arang batu. Hanif cuba teka. Okey, jawapan saya dah ready ni, cikgu dah Okey. sedia dah. Adik-adik di rumah, Cuba. Okey. Apa Di jawapan rumah kita? jawapannya adalah betul. Tenaga tidak boleh baharu. betul. Tahniah adik-adik kita di rumah, semua Okey. jawapan yang betul. Semua pandai hari ni. Betul, alhamdulillah. Okey, arang batu Okey. masih 13. berada di sebelah kiri saya. Ya, kita cabut lagi. Seterusnya, ni yang terakhir ke, cikgu? Seterusnya, ada lagi satu, ada Okey. lagi dua. Okey. Yang ini adalah geoterma. Saya Okey. rasa saya boleh ingat ni daripada Okey, pelajaran Cikgu Afiq tadi. Kita tengok. Geoterma. Ya, adik-adik dalam talian, apa jawapan anda? Iya, betul. Tenaga boleh baharu. Pandai, okey. Tahniah semua, bagus. Fokus Cikgu Afiq Okey. ajar. Okay. Boleh letak pada Ada tenaga di boleh sini. baharu. Okey. Rasanya dah tak ada. Ada lagi satu. Okey. Satu lagi, cikgu. Satu lagi. Yang terakhir. Okey, murid-murid cuba boleh teka. Apakah tenaga tidak boleh baharu ataupun tenaga boleh baharu bagi ombak? Apa jawapan anda? Ya, betul. Tenaga boleh baharu. Ombak adalah tenaga boleh baharu, ya? Okey. 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 Semua betul, Saya hari letak ni? di sebelah kanan Di saya. sebelah kanan. Okey, sekarang kita boleh lihat perbezaan tenaga-tenaga boleh baharu dan juga tenaga tidak boleh baharu. Seperti yang kita lihat, tenaga boleh baharu apa yang seperti diajarkan oleh Cikgu Afiq ada 6. Ombak, matahari, angin, air, geoterma dan biogeosim. Manakala tenaga tidak boleh baharu apa Hanif? Ada 3 petroleum, gas asli dan juga arang batu, cikgu. Ya, betul. Ada 3. Jadi, itulah jenis-jenis perbezaannya. Okey? Okey, jadi sekarang ni, cikgu nak tanya dekat Cikgu Afiq, boleh? Boleh, silakan. Jangan susah-susah je. Yang susah-susah. Okey, selalunya petroleum Tenaga tidak boleh tenaga baharu. tidak boleh baharu dihasilkan dari mana? Rasanya petroleum ni kita akan ambil di pelantar minyak di tengah laut. Kan? Betul. Ya, betul. Ya, pelantar minyak ni dihasilkan melalui reputan tumbuhan dan juga haiwan di bawah tanah yang berjuta-juta tahun dahulu. Betul, cikgu. Kalau Ya. cikgu kata berjuta-juta tahun, sebab bukan masa yang singkat. Ya. Itu yang dia termasuk di bawah tenaga tidak boleh baharu. Definisi dia tadi tu. Okey, cemerlang cikgu saya. Bagus. Jadi kita boleh lihat bahawa tenaga tidak boleh baharu ini susah untuk dihasilkan sebab dia makan masa yang sangat lama. Begitu lama, cikgu. Ya. Betul. Kalau tenaga boleh baharu, dia merupakan tenaga semula jadi. Memang ada di sekeliling kita. Dan sentiasa ada. Takkan pernah habis. Betul. Kalau tenaga tidak boleh baharu akan habis. Kan? Itulah kenapa tenaga tidak boleh baharu ini ada kekurangannya lah. Iaitu terhad. Orang kata limited edition. Limited edition, Edition, cikgu. Inilah yang berada di sebelah kiri tidak ni. boleh baharu. Betul. Limited edition, terhad. Itulah kekurangannya. Maknanya Okey? kalau limited edition juga, kalau terhad, kita kena berjaga-jaga. Ya, kena Kan? berjaga-jaga. Sebab Betul. kalau guna terlalu banyak nanti, Ya. boleh habis. Sebab itulah kenapa kita kena berjimat dalam penggunaan elektrik. Betul. Saya setuju begitu. Bukan setakat untuk memastikan tenaga tidak boleh baharu ini cukup, tapi malah untuk mengelakkan daripada berlakunya pencemaran. Sebab menarik, cikgu. Hanif, Cikgu Afiq dan murid-murid, tenaga tidak boleh baharu ni ada kekurangan dari segi pencemarannya. Apabila kita bakar, akan berlaku pencemaran udara. Pencemaran udara, ya, cikgu. ya. Betul. Dan mungkin juga boleh berlakunya pencemaran air, minyak tumpah dan sebagainya. Maknanya kiranya memang boleh mencemarkan alam sekitar kita lah. betul. Bukan sahaja dia terhad, boleh habis dan juga boleh mencemar alam sekitar. Betul, Hanif. Yalah, tu yang saya rasa pasti adik-adik kat rumah pun kita semua kena sentiasa jaga penggunaan elektrik kita Ya. supaya tidak membazir. Kalau macam dah tak guna ke satu barang tu, pastikan kita tutup switch. Ya, tutup sis. Jangan lupa. Jangan Okey? lupa, betul. Okey, sekarang kita dah tahu perbezaan antara tenaga boleh baharu dan tenaga tidak boleh baharu. Betul. Sekarang kita nak tahu pula apa kepentingan tenaga boleh baharu ni. Betul tak, Hanif? Betul, saya rasa Takkan banyak kita nak dengan itu. belajar, mestilah kita kena tahu kepentingannya. Okey, jadi kepentingannya hari ni murid-murid di rumah, cikgu dah suruh mereka hasilkan satu peta aiting. Peta aitin. Dia macam peta minda ni. Okey. Peta aiting. Okey, tapi peta aiting ni ada banyak. Contohnya peta buih, peta dakap, peta menarik. pokok. Menarik. Jadi murid-murid di rumah di talian akan tunjukkan hasil peta aiting mereka
dan akan berikan satu kepentingan kepada cikgu. Baiklah. Okey. Peta IT ni akan menunjukkan kepentingan tenaga Ya. boleh baru Betul. ya cikgu. Ya. Okey, adik-adik kita di rumah cuba tunjukkan angkat apa yang Angkat peta dah IT awak. dah dilukiskan tu supaya kita boleh nampak sama-sama. Wow. Nampak tak? Okey. Okey. Berwarna-warni cikgu, saya suka Warna-warni. ini. Okey. Kita pergi satu persatu boleh? Okey, Hanif? siapa yang cikgu nak jemput dulu? Kita nak dengar. cikgu nampak macam yang Saif tu warna biru tu cantik lah. Boleh tak Saif cuba bentangkan dulu? Ini adalah peta item kepentingan tenaga boleh baru saya. Peta item yang saya gunakan adalah peta dakap. Okey, boleh berikan cikgu satu kepentingannya? 1. Mengurangkan penggunaan tenaga tidak boleh baru. Okey, terima kasih Saif. Okey. Wah, menarik tu cikgu dengan warna biru dia. Dia terpanggil peta dakap Ya, cikgu. betul, peta dakap. dakap. Okey. Dan jika kita dengar apa yang Saif kata, satu kepentingannya adalah kepentingan tenaga boleh baharu apabila digunakan dapat mengurangkan penggunaan tenaga tidak boleh baharu. Menarik. Kalau okey. mereka ada objektif yang sama, sebagai contoh ingin menjana elektrik, kalau kita boleh guna tenaga baharu, maka akan kurangkan Kuranglah. penggunaan Ya, tenaga tidak boleh baharu. betul. Okey. Menarik. Jadi bila kita dapat kurangkan kuranglah berlaku pencemaran. Betul tu cikgu. Okey, kita pergi pula pada murid yang kedua. Seterusnya, ni kepentingan tenaga boleh baharu. Ya, sama. Semua baik. sama. Okey, Siapa kepentingan yang tenaga nak boleh kongsi dalam penerbakan kita hari ni? Kita ambil perempuan pula boleh? Boleh. Kita ambil Hana nak mana? Cikgu nak Ada jemput dua orang. siapa? Saya rasa saya nak jemput Ain lah. Okey, Ain Nakia. Ain Nakia. Silakan Ain. Ini adalah peta item kepentingan tenaga boleh baru saya. Peta item yang saya gunakan adalah peta buih. Okey, satu kepentingannya Ain. Memberikan udara yang lebih bersih. Nampak tak Hanif? Saya Cikgu rasa Afiq. betul cikgu. Saya rasa adik-adik kita hari ini memang pakar untuk mengurangkan pencemaran Ya. di hari kita. Bagus. Okey, jadi bila kita guna kepentingan tenaga boleh baharu akan dapat menjadikan udara kita udara yang bersih. Dan bersih, lebih sihatlah Ya, kita insya-Allah nak untuk hirup bernafas. Udara, untuk bernafas. Okey, kita pergi pula pada murid yang ketiga. Kita pergi pada Rizkin. Silakan Rizkin. Kepentingan tenaga boleh baharu. Cantik. Cantik Wah. lah. Sampai terkeluar lah dia punya tu. Okey, Rizkin boleh mulakan. Ini adalah peta item kepentingan tenaga boleh baharu saya. Peta item yang saya gunakan adalah peta dakap. Cara kepentingan tenaga boleh baharu adalah mengurangkan impak perubahan iklim. Okey, terima kasih Rizkin. Okey, seperti yang kita dengar tadi, mengurangkan impak perubahan iklim. Oh. Okey, bila kita guna tenaga tidak boleh baharu, Cikgu Afiq, Hanif dan murid-murid, dia akan menyebabkan berlakunya pemanasan global. Pemanasan global, cikgu, Kalau tak silap saya, ozon akan menipis kan? Ya, betul. Ozon akan menipis. Okey, atmosfera akan menipis dan sebagainya. Betul. Jadi akan berlakunya pemanasan global. Okey, jadi bila kita guna tenaga boleh baharu, tenaga semula jadi, dia dapat mengurangkan perubahan iklim tu. Menarik cikgu. Maka jika kita guna tenaga boleh baharu, kita akan mengurangkan risiko untuk penipisan ozon, menjaga atmosfera kita, betul. dan insya-Allah iklim dunia juga akan terjaga. Betul. Wow, dengan itu kan Okey. adik-adik cikgu, saya rasa kan cakap pasal udara semua, saya nak hirup udara sikit boleh tak? Boleh. Saya nak tarik nafas dalam-dalam. Adik-adik pun pastikan anda semua walaupun tarik nafas tetapi jangan ke mana-mana. Pastikan anda masih bersama kita sebab macam-macam kita nak teroka hari ini. Tentunya kita masih berada di Teroka Didik TV KPM. Jangan ke mana. Kita berehat sebentar, saya nak tarik nafas. Didik TV KPM TV KPM. Saya sedut udara yang segar ini sebab kita semua ingin menggalakkan kita menggunakan tenaga boleh baharu ya. Kenapa tadi? Sebab boleh menjaga alam sekitar kita, menjaga udara, mengurangkan pencemaran dan juga menjaga iklim. Ya, tu dia. Anda masih bersama saya Hanif Sean di Teroka Didik TV KPM dan tentunya saya ditemani oleh dua cikgu hari ini sebab kita belajar mengenai tenaga boleh baharu. Kita ada Cikgu Afiq dan juga Cikgu Fifi dan juga murid-murid di dalam talian bersama kita hari ini ya. Okey, cikgu, saya rasa kan macam-macam kita dah belajar tenaga boleh baharu, tenaga tidak boleh baharu ya. Okey, mungkin cikgu nak jemput tak atau cikgu nak bagi kita rumusan
Apa yang telah kita teroka hari ini? Okey, baik. Kita suruh murid-murid lah buat rumusan. Boleh, cikgu. Kita panggil Amir, boleh buat rumusan pada hari ini. Apa yang awak dah belajar? Boleh? Silakan Amir. Hari ini, saya dapat belajar mengenai perbezaan antara tenaga boleh baharu dan tenaga tidak boleh baharu. Antara perbezaannya, tenaga boleh baharu, tenaga tidak boleh baharu, tenaga tidak boleh baharu, Okey. tenaga tidak boleh baharu. Menarik tu Amir. Okey. Amir nak kongsi perbezaan dia ke? Boleh beri satu perbezaannya? Perbezaannya, tenaga tidak boleh baharu tidak boleh ditukarkan dalam jangka masa yang singkat. Manakala tenaga boleh baharu adalah tenaga semula jadi yang sentiasa berterusan. Okey, bagus Amir. Bagus. Tepat saya rasa Ya, definisi tu cikgu, betul. betul. Sangat tepat. Ya. Sangat tepat. Seterusnya cikgu, ada lagi yang kita nak rumuskan daripada adik-adik Boleh kita? kita Jemput. panggil Hawa. Silakan Boleh Hawa. berikan rumusan Hawa? Hari ini saya dapat membelajar topik tenaga boleh baharu. Terdapat 6 jenis tenaga boleh baharu iaitu matahari, air, ombak, angin, biodiesel dan geotermal. Okey. Terima kasih Hawa. Baiklah, Okey. terima kasih. Okey. So adik-adik, saya rasa cemerlang rumusan tersebut. Mungkin cikgu-cikgu pun boleh bagi pesanan terakhir ataupun sambungkan lagi rumusan apa yang telah kita teroka hari ini. Baiklah, seperti yang kita belajar hari ini adalah tenaga boleh baharu. Dia bukan sahaja untuk kita tahu mananya datangnya elektrik itu, tapi malah kita dapat belajar hari ini adalah untuk berjimat dalam penjanaan elektrik. Jadi murid-murid di rumah bolehlah jika tidak menggunakan elektrik boleh tutup switch supaya bila awak menjaga menjimatkan tenaga elektrik dapat bukan jimatkan kos elektrik awak di rumah, malah dapat Mengurangkan pencemaran ke cikgu? Ya, betul. Mengurangkan pencemaran badan ni. Okey. Jadi berjimat cermat, jangan membazir. Betul. Mungkin Cikgu Afiq ada lagi nak kongsi rumusan ataupun pesanan-pesanan kepada adik-adik kita di rumah? Okey, macam yang kita dah belajar tadilah, ada sumber tenaga boleh baharu. Jadi cikgu percaya bila kita belajar benda ni, satu hari nanti Malaysia mungkin boleh berjaya hanya menggunakan sumber tenaga boleh baharu dan tidak lagi menggunakan sumber tenaga tidak boleh baharu. Contoh macam negara luar, contohnya Sweden. Ya, Sweden dia telah pun buat satu matlamat, satu misi yang mana apabila sampai 2040 mereka hanya ingin menggunakan semua sumber tenaga boleh baharu untuk menjanakan tenaga. Menarik tu cikgu, saya rasa. Dan dengan tenaga-tenaga juga ni, tenaga-tenaga pengajar yang kita ada hari ini, dengan adik-adik di rumah juga macam-macam sudah kita teroka hari ini mengenai tenaga boleh baharu, tenaga tidak boleh baharu. Dan seperti yang cikgu-cikgu kita telah rumuskan, kalau kita cuba memfokuskan kepada penggunaan tenaga boleh baharu, insya-Allah kita boleh mengurangkan pencemaran kepada alam sekitar. Dan juga ini semua ialah sebab boleh baharu, so boleh dia sentiasa ada, so boleh jadi ya. So dengan itu saya rasa agak menarik apa yang kita telah teroka hari ini. Dan seperti yang kita katakan, kalau boleh kita mengurangkan penggunaan tenaga tidak boleh baharu kerana mungkin mengambil masa yang lama, mungkin berjuta-juta Terhad, tahun ya, terhad, dan juga mengambil masa yang lama berjuta-juta tahun untuk ada lagi ya. untuk penggunaan ya. Dan juga adik-adik kat rumah juga pastikan kita semua juga kita nak jaga alam sekitar. Sambil-sambil tu kita nak pesan jaga alam sekitar. Kalau ada barang elektrik di rumah yang tidak digunakan, pastikan switch itu ditutup. Pagi-pagi kalau tak perlu nak pasang lampu, tak payah pasang lampu, insya-Allah. Dengan itu saya ingin mengucapkan mula-mula terima kasih kepada Cikgu Afiq dan Cikgu Fifi atas perkongsian hari ini. Ya, kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada murid-murid kita di dalam talian. Alhamdulillah, saya rasa semua cemerlang di sana. Dan juga kawan-kawan kita di rumah, terima kasih kerana bersama kami di Teroka Didik TV KPM. Pastikan anda sentiasa belajar bersama kami, teruskan pembelajaran, jaga SOP, itu yang penting. Nama saya Hanif Sean, insya-Allah kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye.
TV KPM